Majlis dimulakan dengan cikgu mengalu-alukan tokoh penting di sebalik program Tuition Dharma Anwar Jariah atau DAJ. Untuk makluman anak-anak semua, program ini telah kita mulakan sejak 12 tahun yang lalu. Untuk itu, cikgu menjemput Yang Bahagia Datuk Fazlur Rahman bin Ibrahim bagi memberikan kata-kata aluan pada majlis ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azman, moderator sesi motivasi malam ini kerana menjemput saya memberi sepatah dua kata di majlis yang penuh bermakna ini. Yang saya alu-alukan Encik Jaafar bin Unir selaku speaker series talk iaitu Reach Your Motivation siri yang ke-13. Encik Jaafar ialah pengurus besar Petronas Setiap Kali Sidang Berhad, bahagian Peninsula Malaysia Exploration. Yang saya hormati Encik Sabaruddin Mansur, pengarah program Tuition Harapan dan Anak Jariah, anak-anak didik yang saya kasihi, terutama calon-calon peperiksaan SPM, para tutor dan seluruhnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kita sekali lagi dalam siri Motivasi Talk yang merupakan siri mingguan yang diadakan untuk memberi satu anjakan paradigma pada para pelajar sekalian. Para pelajar semua sungguh bertuah sekali kerana diberi bimbingan dan tuition untuk berjaya dalam peperiksaan SPM ini. Ini berbeza dengan semasa saya mengambil peperiksaan SPM MCE dalam tahun 1972. Itu dekat 50 tahun dululah. Anak orang kampung mempunyai adik-beradik 10 orang. Di kampung tak ada tuition dan bimbingan sesiapa. Apa yang ada ialah hanya cita-cita kita untuk berjaya di masa hadapan. 50 tahun telah berlalu, saya dikira berjaya menjadi CEO sebuah bank dan menancui syarikat milik kerajaan. Siri motivasi kita telah menjemput beberapa profesional dalam bidang berbagai lapangan termasuk iaitu peguam, doktor, arkitek, pensyarah, jurutera dan sebagainya. Ini semua untuk memberi dorongan dan inspirasi kepada anak-anak semua. Saya ingin memberi satu quotation untuk semua pelajar ingat hari ini. Dalam bahasa Inggeris dia kata, it does not matter where you start, what matter is what you end. Permulaan tu tak penting, yang penting ialah apa yang habisnya. Yang Muhammad Peromat Perdana Menteri kita, Datuk Ismail Sabri, ialah anak seorang penoreh getah. Hari ini beliau ialah seorang Perdana Menteri kita. Jadi tuak ayam nampak di kaki tuan manusia, siapa yang tahu? Di tahun 1972, semasa saya mengambil peperiksaan, ayah saya seorang yang menjual surat khabar dan masa itu dia telah bersara berniaga. Dan menyara kami ialah pendapatan duit yang yang diberi oleh abang-abang dan kakak saya. Jadi tiada simpanan untuk menerus pelajaran dan masa itu saya masuk tingkatan 6, baik ada beasiswa lah kan. So apa yang ada ialah cita-cita untuk berjaya, untuk satu hari masuk universiti, satu hari jadi pemimpin, satu hari jadi CEO syarikat. Tiada yang tidak boleh dicapai jika kita teruskan usaha kita untuk belajar, berdisiplin dan berintegriti tinggi. You may not go, I always have this question, you may not, walaupun saya tak dapat pergi MCKK, I say, you may not go to MCKK, you may not go to Harvard, you may not achieve all A's in your exam, but one day you can have all of them to work under you. Faham? Makna dia mungkin you tak berjaya untuk masuk sekolah bersama, mungkin you tak berjaya dapat semua A, mungkin you tak berjaya pergi ke universiti yang terbesar. Tapi satu hari nanti you akan berjaya dan orang-orang yang dapat semua A itu, yang belajar ke universiti yang terbesar tu, kerja bawah you. Dan ini bukan mustahil dan saya sendiri boleh selajahi sendiri CEO. Saya ada orang yang semua yang ada kelayakan itu bekerja di bawah saya. Jadi learning never ends. It does not matter where you start, but the end matter. Always remember that. Learning, pelajaran tu tak akan mati sehingga kita belajar tu walaupun kalau katakan dah
kita dah tua macam saya ni, dah nazak pun, kalau diberi kesempatan untuk hidup, kita akan terus belajar sehingga hayat. Dan so learning never ends. Tiada istilah mustahil, tiada istilah terlambat, tiada istilah anak petani, tak ada istilah anak penuri getah, istilah anak cikgu, anak askar, dan tiada istilah putus asa. Yang penting ialah fokus, disiplin dan buat sehabis baik dalam pelajaran dan aktiviti harian anda. Sentiasa rajin nolong ibu bapa dan jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu. InsyaAllah dengan tekun belajar, mengulang kaji dan berjaya dalam peperiksaan, anda semua mengorak langkah satu persatu untuk mengejar cita-cita anda. Akhir sekali, bagi pihak Dana Al-Majariyah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita malam ini, Cik Jaafar bin Unir. Cik Jaafar ialah merupakan seorang geologis di syarikat mati nasional yang terbesar, Petronas. Terima kasih Cik Jaafar kerana sudi berkongsi ilmu dunia, geologi kepada anak-anak kita. Tahniah pada anak-anak didik kerana memberi masa dan komitmen mengikut kelas Dana Al-Majariyah sejak awal tahun. Terima kasih atas segala usaha semua pihak termasuk tenaga pengajar, barisan pengurusan Dana Al-Majariyah, pengurusan Akademi Gading dan sokongan dan galakan ibu bapa terhadap projek ini untuk menjadikan program tuition DAJ ini kini memasuki tahun yang ke-12. Saya akhiri dengan ucapan doa dan harapan pada anak-anak semua berjaya dan cemerlang dalam SPM 2021 dan satu hari nanti akan menjadi seorang yang berjaya dalam kejayaan yang diminati. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Fazlur Rahman Ibrahim atas kata-kata semangat penuh inspirasi kepada anak-anak semua. Cikgu yakin dengan kata-kata semangat itu akan melonjakkan lagi usaha anak-anak semua untuk lebih menggapai cita-cita yang tinggi. Seterusnya, tanpa melengah masa, Cikgu menjemput penceramah kita pada malam ini, Tuan Haji Jaafar bin Unir, General Manager Peninsula Malaysia Exploration, Petronas Carigali Sdn Bhd. Kalau kita tahu Petronas ni jenama yang sangat besar. Jadi hari ini Tuan Haji sudi berkongsi walaupun beliau sangat sibuk dengan kerja seharian. Namun demi adik-adik, demi anak-anak semua, Tuan Haji sedia berkongsi kerjaya sebagai seorang ahli geologi. Jadi cikgu ada tunjuk contoh, cikgu ada pegang satu botol dan cikgu ada cakap tadi botol itu bernilai 100 juta ringgit untuk nak cari minyak ataupun dipanggil crude oil. Jadi sudah tentu anak-anak didik cikgu tidak sabar mendengar yang dikatakan apakah dunia geologis ini. Tanpa melengah masa, cikgu menjemput penceramah kita Tuan Haji Jaafar bin Unir untuk berkongsi dengan anak semua. Sebelum itu cikgu nak kongsi sedikit kelulusan penceramah kita. Tuan Haji Jaafar berkelulusan Bachelor of Science in Geology, University of Texas, Arlington, USA dan Master in Science in Geology di University of Leeds, United Kingdom. Beliau sebelum ini bersekolah di Sekolah Menengah Sains Muar, Johor dan mempunyai hobi iaitu golf dan cycling. Cikgu menjemput Tuan Haji Jaafar bin Unir untuk berkongsi dengan anak-anak semua. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azman Nizam kerana menjemput saya untuk memberi sedikit berkongsi ilmu lah kepada adik-adik semua. Saya difahamkan adik-adik yang mendengar di sini adalah terdiri daripada tingkatan 4 dan juga mungkin ramai yang daripada tingkatan 5, di mana tak lama lagi akan menghadapi satu peperiksaan yang amat penting, peperiksaan SPM. Jadi rasanya akan menempuh satu peperiksaan yang penting lah yang akan datang. Dan juga penting juga untuk kita berfikir bahawa inilah masa untuk kita buktikan bahawa apa yang kita impikan untuk menjadi seseorang career ataupun menjadi career yang kita impikan lah di masa akan datang. Jadi untuk itu hari ini mungkin kalau adik-adik ada yang berminat, ada yang bermimpi ataupun mengidamkan untuk menjadi seorang ahli kaji bumi atau dalam bahasa Inggerisnya geologis
seperti uncle lah ni, pakcik. Mungkin saya bahasakan diri saya pakcik ya. Sebab umur saya sekarang pun dah 54 masuk 55. So sudah bekerja selama 31 tahun dengan syarikat Petronas. Tadi cikgu pun ada cerita latar belakang saya dan okeylah. Mungkin disebutkan juga ahli kaji bumi. Tapi saya nak cerita bagaimana sejarah pembelajaran saya di peringkat adik-adik semualah di mana bersekolah di sekolah menengah. Jadi pada awalnya saya adalah pelajar di sekolah kampung lah. Saya berasal daripada Pontian. Saya dibesarkan di sana dan belajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di sekolah menengah Air Baloi dan merupakan pelajar terbaik di sana. Jadi mendapat kelulusan SRP cemerlang lah di sana. Kemudian saya ditawarkan untuk sekolah menengah sains semua tingkatan 4 dan 5. Di mana di sekolah itu dikumpulkan semua pelajar-pelajar terbaik seluruh Malaysia. Dan saya mengambil SPM pada tahun 1984. Jadi sejarahnya 1983 saya masuk di sekolah sains semua. Sekolah yang pada ketika itu adalah sekolah yang baru dibuka. Dan juga tahun keempat tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya bersama dengan 160 lagi pelajar bersedia untuk menghadapi peperiksaan dalam keadaan di mana sekolah tu tidak berapa lengkap lagi. Tapi apa yang menariknya bila saya dapati perpindahan daripada sekolah kampung kepada sekolah asrama penuh, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang pandai. Saya tingkatan 1 hingga 3, saya punya nombor tak pernah nombor kurang daripada 1. Tapi bila belajar di sekolah sains semua, kedudukan saya di pertengahan lah antara 160 orang. Tapi itu tidak melemahkan semangat saya. Jadi alhamdulillah tahun 1984 kami semua 160 pelajar sekolah sains semua menduduki periksa SPM. Dan pada tahun itu juga sekolah sains semua telah mendapat sekolah keputusan terbaik seluruh Malaysia. Dan juga untuk pengetahuan adik-adik semua, daripada 160 orang, sekitar 150 orang pelajar daripada sekolah sains semua mendapat tawaran belajar di luar negara. Dan salah satu pelajar itu adalah saya mendapat tawaran belajar dan juga beasiswa daripada Petronas. Jadi saya nak kongsi sedikit lah cara-cara saya belajar di sekolah sains semua ni. Sebab saya ada kongsikan kepada Cikgu Nizam lah macam mana sekolah berasrama penuh, cara pelajar dan cara kita mengulang kaji sangat teratur di mana kita disediakan jadual untuk belajar sehingga malam ya. Sehingga pukul 10 kita belajar di dalam kelas dan selepas pukul 10 kita belajar di dewan makan. Begitulah kita punya rutin setiap hari. Tetapi belajar secara berkumpulan ini saya rasa ada kebaikan, ada juga kadang-kadang mendatangkan distraction lah ataupun gangguan. Dan juga pengalaman saya, kita kena campur lah macam mana kita cara belajar secara berkumpulan dan juga kita harus gunakan masa yang ada untuk kita buat reflection ataupun buat kajian diri sendirilah. Di mana saya pernah ceritakan kepada seseorang, saya belajar sendiri dan selepas kita buat ulang kaji bersama, kita belajar sendiri. Dan pada ketika itu, kalau saya masih ingat lagi, pelajaran yang saya ambil adalah matematik tambahan. Dan macam mana inspirasi saya dapat dengan mengulang kaji sendirian, saya dapat skor yang terbaik lah, maknanya dapat keputusan yang cemerlang. Jadi cara belajar di asrama ataupun pelatihan bersama kawan-kawan juga harus diselang-selikan dengan pelajaran sendiri. Dan juga tadi Datuk Fazul juga sebut pasal kita punya macam mana kita harus jangan lupa kita punya sembahyang, kita punya doa, itu sangat penting. Jadi alhamdulillah tahun 84 saya dapat keputusan yang cemerlang
dan dapat tawaran belajar sehingga ke luar negeri. Jadi tahun 1988 saya berlepas ke Amerika dan mengambil jurusan geologi. So, geologi ataupun kaji bumi adalah satu bidang di mana kita diperlukan untuk faham dan juga minat kepada subjek yang berkenaan dengan sains, terutamanya kimia, fizik dan juga geografi. Kerana kaji bumi ini merupakan satu bidang kajian ataupun bidang yang agak luas, di mana ada cabang-cabang geologi yang berkenaan dengan structural geology, ada yang geochemistry, ada yang kita panggil petrografi. So dia sangat meluas. Jadi harus ada minat untuk kita belajar sains, ya, belajar mata pelajaran sains, harus minat kepada mata pelajaran sains. Jadi pembelajaran saya di University of Texas telah memberikan saya peluang, mungkin satu peluang yang terbaiklah dalam hidup saya, di mana kita tidak pernah melihat bahawa di bawah muka bumi ini ada satu lapisan tanah yang mengandungi bahan yang sangat berharga yang kita panggil minyak lah. Tapi di bumi Texas yang di mana saya tempat belajar, saya diberi peluang untuk melihat satu kawasan, lapangan yang mana bila kita lihat di permukaan bumi itu ada batu-batu yang di mana minyak keluar daripada perut bumi. Jadi bila kita ambil batu daripada tanah bumi Texas tu, kita panggil Marathon Basin lah, ataupun takungan marathon di Central Texas, pertengahan Texas. Jadi adik ambil batu tu, cium batu tu mengandungi minyak. Jadi mungkin kita susah nak dapat di Malaysia ataupun negara-negara belah sini sebab kita hutan banyak kan. Tapi di sana padang pasir dan juga kita akan lihat minyak keluar di muka bumi. Jadi di situ menjadikan saya kata, inilah bentuk dan bau yang kita nak cari di perut bumi, satu benda yang sangat berharga. Kalau adik nak tahu berapa harga minyak yang kita jual pada hari ini, sekitar minyak mentah. Tadi Cikgu Azman ada tunjuk gambar minyak mentah. Harganya adalah sekitar 79 ataupun $80 satu barrel. Lebih kurang RM300 lah untuk satu tong drum yang belum diproses lagi. Apatah lagi kalau diproses, harganya menjadi mungkin 3-4 kali ganda. Jadi saya nak ceritakan sedikit supaya mungkin adik-adik ni minat lah apa tadi saya katakan, minyak berada di dasar bumi ataupun di lapisan-lapisan tanah. Tapi bagaimana ia terbentuk? Kalau nak cerita memang tak cukuplah masa yang diberikan. Tapi secara kasarnya, minyak ini terjadi daripada bahan organik, di mana binatang-binatang ataupun benda-benda hidup selama mungkin dalam 30 hingga 100 juta tahun yang dahulu telah terenap ataupun tertimbus dengan satu suhu yang tinggi, dengan satu tekanan yang tinggi. So bahan-bahan organik tadi telah bertukar menjadi dua bentuk hidrokarbon ataupun komponen-komponen minyak yang terdiri daripada karbon dan hidrogen, atau dalam masa saintifiknya CH lah, karbon dengan hidrogen. Jadi hidrokarbon ini terbentuk memakan masa berjuta tahun. Itu sebab yang disebut harga untuk mendapatkan minyak tu beratus juta, kerana pembentukan minyak ini juga memakan masa berjuta tahun. Jadi minyak-minyak yang kita dapat di perut bumi ini adalah benda yang dalam bahasa Inggerisnya is finite, benda yang akan pupus, yang akan habis. Jadi benda bahan api atau minyak ini lama kelamaan pada satu hari nanti akan pupus setelah disedut. Jadi untuk mengeluarkan minyak daripada perut bumi ataupun daripada lapisan tanah, kita memerlukan belanja yang besar. Kenapa disebut 100 juta? Ada beberapa proses. Yang pertama, proses untuk mengeluarkan, kita perlu kajian yang disebut sebagai seismik.
study. Seismik adalah kalau di tengah laut tu kita harus gunakan kapal untuk detect ataupun mengesan melalui radio signal apa yang berada di bawah tanah. Jadi kita kaji lapisan-lapisan tanah melalui lapisan seismik, kita panggil melalui komputer, dan kita nampak adakah tanda-tanda bahawa kawasan yang kita cari minyak, contohnya di pantai Terengganu, minyak terkumpul di satu tempat. Jadi untuk mencarinya kita tahu kat mana kawasan yang di dalam tanah ada berbentuk takungan, ya. So melalui kajian seismologi. Kemudian bila kita sudah dapat kajian tersebut, kita buatkan satu cadangan ataupun proposal untuk menggerudi. So dalam bahasa Inggerisnya kita korek sedalam 2000 meter, 2 kilometer hingga 3 kilometer di dalam dasar tanah yang menggunakan drill ship ataupun ada 3 jenis lah. Kita panggil jackup, kita panggil jackup is macam satu kapal yang boleh korek kedalaman 2 hingga 3 kilometer di dalam tanah untuk mencari adakah minyak di dalam takungan yang kita kesan tadi. Jadi belanja sangat besar. Mungkin mengambil saya rasa satu hari kos dekat hampir 1 juta ringgit. Dan juga di sinilah tugas seorang ahli geologis. Kalau adik nampak gambar saya berpakaian warna kuning, bertopi, itulah pakaian official untuk ataupun pakaian rasmi untuk pekerja-pekerja yang harus bekerja di tengah laut untuk mengkaji apakah yang hasil yang yang keluar daripada penggerudian tu. Jadi ada kemungkinan apa yang kita korek ataupun yang kita gerudi itu kosong, tidak apa. Jadi mungkin juga dia mengeluarkan air instead of ataupun kalau bukan minyak ataupun gas. Jadi alhamdulillah semenjak 30 tahun saya bekerja, saya katakan sebagai ahli geologis, saya telah menjumpai tidak kurang daripada 4 atau 5 takungan minyak di pantai Terengganu, di mana pencapaian yang saya boleh banggakan, di mana kajian ataupun proposal itu datang daripada saya sendiri. Jadi itulah pencapaian yang sangat-sangat saya tak boleh lupa dan saya sangat berbangga, di mana kita boleh bayangkan hasil kerja yang kita usahakan boleh membeli pulangan, kalau kita cakap kos dia adalah 100 juta tapi pulangan dia mungkin 5 kali ganda. Mungkin ataupun lebih daripada 5 kali ganda. Mungkin sampai ke 1 bilion ringgit. Jadi itulah harga sebuah pencapaian ataupun hasil kerja sebagai seorang ahli geologi, di mana kita sebagai frontliner. Kalau kita cerita pasal COVID sekarang ni, doktor-doktor, nurse adalah frontliner. Untuk kerja sebagai ahli kaji bumi, geologis, kita lah frontliner untuk mencari minyak. Jadi setiap kali adik ingat ayah-ayah semua isi minyak tak akan boleh dijumpai tanpa seorang geologis. Tak akan ada boleh jumpa kalau tiada seorang geologis. Jadi itulah peri pentingnya kerjaya sebagai seorang ahli kaji bumi untuk mencari di manakah kawasan-kawasan yang kita boleh terokai dan boleh menjumpai hasil minyak. Jadi bukan itu saja kerjaya yang saya nak cerita untuk adik. Kalau nak jadi geologis, adik akan dapat melihat keajaiban dunia. Jadi banyak tempat yang saya telah pergi di serata dunia. Saya telah menjelajah ke 44 negara di dunia ni. Tempat-tempat yang mungkin adik boleh idamkan untuk pergi. Contohnya di Grand Canyon, USA, di Amerika. Grand Canyon adalah satu kawasan belahan bumi yang adik boleh tengok lapisan tanah di Colorado. Di Carlsbad Cavern di Texas, adik boleh pergi gua sedalam 13 tingkat bangunan, gua yang terdalam di dunia.
adik boleh juga, saya telah pergi juga ke Alps, the Alps ataupun banjaran Alpine di Europe, di belah Switzerland dan Perancis. Saya buat kajian selama 2 bulan di sana. Saya juga buat kajian di Atlas Mountain di Afrika Utara. Saya juga telah buat kajian ataupun dipanggil field trip ke South Africa ke banjaran Table Mountain, di negeri China, Australia. So sebagai ahli kaji bumi, kita berminat untuk lihat benda-benda keajaiban dunia, di mana kita melihat bagaimana minyak boleh terbentuk. Jadi saya harap, saya tak ada nak tunjuk, mungkin kalau ada bagi masa saya boleh tunjuk bagaimana gambar rajah ataupun cerita-cerita macam mana minyak boleh terbentuk. Jadi itulah sedikit yang saya boleh mungkin kongsikan kepada adik-adik, pengalaman saya sebagai seorang ahli kaji bumi, dan juga apa yang telah saya belajar daripada belajar yang daripada perjalanan ataupun pengembaraan saya di ke banyak negara di dunia, dan juga pencapaian menjumpai minyak di Malaysia ini, of course dah tentunya akan memberi pulangan ekonomi kepada Petronas dan Malaysia secara amnya. Jadi pekerjaan sebagai seorang ahli kaji bumi, geologis, memberi kita pengorbanan ataupun kita punya sumbangan untuk pembangunan syarikat dan juga Malaysia secara amnya. Jadi itulah dia sedikit yang saya boleh kongsikan, dan juga harap dapat memberi motivasi kepada adik-adik dan juga mungkin jadi pelapis satu hari nanti untuk menjumpai lebih banyak lagi minyak-minyak di Malaysia ini, minyak dan gas di Malaysia ini. Itu saja Cikgu Ahmad Nizam yang boleh saya kongsikan dalam masa 20 minit ini. Mungkin ada kekurangan, mungkin adik-adik yang berminat ataupun yang siapa nak bertanya soalan, saya silakan. Okey, Cikgu buka pada soalan pada anak-anak didik. Kalau ada nak bertanya, silakan. Boleh on mic Jangan malu, boleh tanya. Bukan senang ni. Ataupun boleh tulis di chat room lah kalau ada yang nak tanya. Ada yang tak faham apa gaji bumi. Ada yang tanya berapa gaji? Berapa? Ini pun motivasi kan ni? Motivasi. Ini boleh cerita juga kan? Okey, gaji bukan sekarang lah, maknanya sesiapa yang bagi saya gaji permulaan agak standard jugalah. Kalau saya boleh kongsikan, gaji saya tak besar dulu masa mula kerja. Mungkin sebagai orang-orang yang baru recruit kita tahulah dalam lingkungan 3-4 itulah. Jadi 3-4 ribu lah maksudnya. Bila kita mulakan pekerjaan, kita tidak mengharapkan gaji yang besar sebab pengalaman tak ada. Tapi bila kita meningkat menjadi senior, menjadi eksekutif, jadi dia akan dibayarlah dengan pengalaman yang kita ada. Jadi insya-Allah alhamdulillah, kalau ada bercita-cita nak kerja dengan Petronas, Exxon Mobil, BP, ada peluang-peluang pekerjaan yang setimpal lah dengan gaji yang sebagai seorang engineer dan geologis. Okey, Tuan Haji ada tanya lagi soalan ni. Skop kerja ahli geologi tu macam mana, dan biasa berapa tahun masa yang diambil untuk menggali? Maksudnya proses untuk nak dapatkan first minyak tu kot. Bagus soalan tu. Jadi kita proses daripada dapatkan data yang saya cerita tadi, seismik di mana kita dapatkan bentuk-bentuk lapisan tu melalui ada gambar-gambar seismik yang kita harus interpret. Itu sekurang-kurangnya mengambil masa hampir 1 tahun untuk membuat kajian.
Dengan teknologi yang ada sekarang, mungkin kita boleh buat lebih cepat. Kita mungkin boleh ambil masa setengah tahun. Jadi dengan ada peruntukan kewangan dan juga bajet yang disediakan, satu projek yang boleh kita daripada pengambilan data sehingga kita boleh gerudi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi Soalan kos yang seterusnya, melibat. Ya, silakan. cikgu berapa tahun untuk universiti kot untuk menjadi geologist? Okey, baik. Jadi saya belajar selama 4 tahun di University of Texas lah, di mana kita akan mendapatkan sijil Bachelor of Science. Jadi saya saya graduate ataupun saya selesai mendapatkan saya punya ijazah pada tahun 1990 hujung. So selama 4 tahun untuk mendapatkan sarjana muda. Tetapi kalau adik berminat untuk menyambung untuk menjadi untuk mendapatkan master, itu perlukan tambahan setahun lagi untuk mendapatkan taraf master lah. Dan untuk mendapatkan PhD mungkin ditambah lagi 3 tahun untuk mendapat geluran doktor falsafah lah. Jadi bagi saya untuk menjadi seorang geologis, mungkin keperluan yang ni adalah untuk menjadi ijazah dahulu. Kalau nak ambil contoh saya sambung belajar selepas saya umur 38 tahun. Jadi setelah bekerja 15 tahun, saya sambung lagi master di Leeds University di UK. Selama setahun saya mendapat saya punya master. Jadi kita macam Datuk Fazul cakap tadi, kita jangan jemu untuk kita belajar. Belajar adalah satu proses continuous, benda yang bersambung sehingga kita meninggal, hingga ke liang lahat. So never stop of learning. Jadi harus kita pupuk minat untuk kita harus belajar sentiasa. Jangan merasa complacent atau merasa selesa dengan apa yang kita ada. Terima kasih. Okey, Tuan Haji, seterusnya ada soalan. Sekali gali berapa banyak dapat minyak? Sekali gali. Maknanya mungkin mungkin yang kita faham dari segi skala ekonomi kot. Betul. Kalau kita gali mungkin ada ni, tapi mungkin skala ekonomi tu tak ekonomik. Soalan yang bagus. Saya rasa adik-adik ni dah ada commercial sense lah, dah ada rasa duit yang kita nak investasi ni perlukan dia punya return lah. For every dollar that you spend, you must at least get $1.10 lah, lebih kurang macam tu. Must have positive return lah. Jadi untuk mengira berapa dapat tu atau berapa yang kita boleh besar kita dapat, sebenarnya tergantung kepada saiz ekonomi lah. Jadi kalau dia kawasan itu perlukan 5 juta ataupun 20 juta tong, jadi kita harus cari saiz-saiz yang agak besar jugalah. Tetapi di mana kalau kita sudah ada menjumpai satu dia panggil hub ya. Hub itu adalah satu kawasan yang mana kita dah jumpa dia punya ibu. Jadi untuk kita mencari sekitar ibu ni, dia panggil satellite, kita tak perlukan besar. Kita perlukan 2 juta, 3 juta tong, sudah memadai. Maksudnya kita boleh tie in ataupun kita boleh buat sambungkan kepada dia punya hub ataupun central punya platform lah. Jadi size itu bergantung kepada keperluan lah. Boleh jadi kecil pada skala yang di mana kita dah ada facilities, dah ada kawasan central, dan juga kecil kalau kita jumpa di sekitar central tu lah. Okay, jadi soalan tu sangat baik, di mana kalau kita nak cari di kawasan kedalaman air sehingga 2000 kaki ataupun sekarang ni kita talk about deep water drilling, kita kena cari saiz-saiz yang besar hingga mungkin 100 juta tong barulah dia boleh digali. Sebab kos untuk menggali minyak di kawasan kedalaman air yang dalam
boleh menjangkau hingga 10 kali ganda. Jadi untuk mencari reservoir ataupun takungan minyak yang kecil itu sudah tak ekonomi. Jadi itulah dia, saiz tu bergantung yang kita jumpa tu di mana kedudukannya. Adakah di lautan yang tak dalam ataupun lautan yang dalam. Itu jawapan saya. Mungkin ini soalan terakhir. Macam mana nak lanjutkan dalam bidang ini tuan? Maksudnya macam mana soalan ni tak berapa jelas ni. Kalau okey. Cikgu, saya ada muskil. Minyak tenaga yang tak boleh berparui, okey betul. Kalau minyak habis, ada inisiatif yang lain ke? Ini satu soalan yang bagus juga. Di mana kalau kita lihat banyak dipanggil company luar negara, contohnya BP, Shell, mereka telah menjalankan satu inisiatif untuk menggantikan minyak yang kita tahu is a finite resources, benda yang akan habis satu hari nanti. Tetapi kita lihat sekitar kita, Allah Maha Adil. Jadi ada satu sumber tenaga yang kita mungkin tidak akan putus. Sebagai contoh, tenaga matahari ataupun tenaga angin, tenaga nuklear, tenaga yang boleh ataupun boleh diperbarui. Jadi usaha untuk menggantikan tenaga minyak ataupun minyak ni sebagai sumber tenaga telah dijalankan oleh banyak company yang besar, termasuk juga Petronas, di mana pada tahun mungkin 2050 nanti kita tidak bergantung lagi kepada minyak. Dan usaha-usaha itu sekarang kita boleh lihat penggunaan kereta elektrik. Kalau adik-adik tengok banyak kereta yang menggunakan tenaga elektrik untuk bergerak. Jadi tenaga elektrik ini kita charge, kita mungkin boleh satu kali charge kita boleh pergi 200 km tanpa memerlukan minyak untuk bergerak. Jadi memang akan digantikan satu hari nanti minyak dengan tenaga yang boleh kita perbarui. Itu dia jawapan saya. Okey, terima kasih kepada penceramah kita pada malam ni, Tuan Haji Jaafar bin Unir. Sama-sama. Banyak berkongsi. Yang pertama sekali pengalaman beliau ketika menduduki SPM. Walaupun beliau bersekolah ataupun berpeluang di sekolah asrama, tetapi perlu juga kena belajar apa tadi Tuan Haji kata menyendiri, fokus dan juga membuat latih tubi yang banyak. Jadi pelajar-pelajar sekalian, ada masa yang banyak lagi. Tiada istilah terlambat, tiada istilah tidak cukup masa. SPM pada Mac 2022, jadi ada beberapa bulan. Masih lagi ada masa-masa yang boleh untuk fokus dan perbarui segala pembelajaran dan masih ada ruang dan masa. Sebab macam cikgu sendiri selalu dapat mesej personal daripada anak-anak didik semua, minta bantuan, cikgu ni saya tak faham, boleh cikgu dan guru-guru lain dalam ni pun ramai. Ada cikgu-cikgu seperti cikgu Naim, cikgu nampak kat sini, cikgu Hafizul, cikgu ni sentiasa kami memberikan nombor-nombor personal kepada pelajar-pelajar semua untuk membantu walaupun di luar tu kelas. Jadi dengan itu, terima kasih kepada penceramah kita Tuan Haji Jaafar. Semoga ada generasi yang akan mewarisi di Petronas, insya-Allah Tuan Haji. Sebab saya dengar ada kawan saya, dia kata antara pangkat yang cepat naik ni geologis. Sama-sama masuk Petronas, tetapi lain department. Tapi bila geologis ni dia cepat naik pangkat. Mungkin 1 minit Tuan Haji, kenapa dikatakan geologis ni cepat naik pangkat? 1 minit. Mungkin ada betulnya, mungkin ada tak betulnya. Jadi bagi saya berpegang pada prinsip hard working is the key to your success lah. Maknanya apa-apa yang kita buat, kita harus satu fokus dan kita harus satu belajar dengan bersungguh-sungguh, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Jadi walaupun kita bekerja ni kita tidak mengharapkan, tapi kalau kita ikhlas dan buat bersungguh-sungguh akan mendapat balasan. Jadi tidak perlu kita risau pasal kenaikan pangkat ataupun ni jawapan. Jadi kita buat kerja dengan ikhlas, jujur dan bersungguh-sungguh, benda tu akan secara natural, secara akan naik insya-Allah. Itu saja.
Terima kasih terutamanya pada tetamu jemputan kita yang bagi Dato' Fazlul selaku ahli lembaga pengamanah dan Majariah, dan juga Cik Sabah Burudin bin Mansur selaku penyelaras program kita, dan tak lupa juga kepada penceramah yang kita hormati Tuan Haji Jaafar kerana sudi hampir setengah jam bersama dengan anak-anak didik cikgu, dan sudah tentulah pada pelajar-pelajar cikgu yang sejak awal tadi dalam 8 suku tadi telah sertai link ni tadi. Jadi dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Cik Jumpa lagi. Selamat Terima kasih. berjaya anak-anak. Terima kasih Salam. semua. Sure.